Tak nak tahu ke? Tak nak tahu ke? Maknanya nak streskan betul-betul. Qulna, jadi apabila Rasulullah SAW bertanya pada ketika itu, yang mana Abi Bakrah ada pada ketika itu bersama dengan para sahabat. Qulna bala ya Rasulullah. Jawapan dia bila mana ditanya dengan ala, jawapan dia pasti adalah bala. Ini bahasa Arab kan? Contoh dalam kita pernah dengar alastu birabbikum, ayat Al-Quran kan? Tidakkah aku ni alastu birabbikum, ala tidakkah aku ni Tuhan kamu? Allah Ta'ala tanya pada kita. Kita pun tengok dalam Quran, qalu bala syahidna, bala, dah tentu. Contoh kita baca surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun faman yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakim. Alaysa, jadi ala kat situ, alaysa ataupun ala, alaysallahu bi ahkamil hakimin. Kita pun jawab dalam hati, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu antara kaedah-kaedah bahasa Arab. Kita akan jumpa, ni bulan Ramadan, biasanya kita akan jumpa, kita akan ngaji macam Quran lah. Macam Quran kita akan jumpa macam-macam ayat ni. Jadi kita akan tengok dalam Quran banyak perkataan bala. Kalau jumpa bala tu, tengok sebelum dia mesti ada ala, alaysa, alastu, macam tu mesti ada. Jadi para sahabat pun jawab, bala ya Rasulullah, dah tentu kami nak tahu. Qala, maka sabda Rasulullah SAW yang pertama sekali adalah al-isyraku billah. Dosa paling besar yang pertama adalah al-isyraku billah wa uququl walidain. Al-isyraku billah adalah mensyirikkan Allah Ta'ala, wa uququl walidain adalah menderhakai kedua ibu bapa. Wa kana muttaka, tak sempat habis sebut tiga dosa besar. Kalau tengok tiga situ, kalau segi bilangan ni, satu syirik, kedua uququl walidain, wa kana muttaka. Muttaka ni satu istilah, kita cakap benda yang besar, tiba-tiba wa kana muttaka, Allah, wa kana muttaka. Fajalasa, maka duduk Rasulullah SAW. Umpama begitu. Elok kebetulan benda hari ni letak kursi tadi. Jadi mana bagi tahu benda tu besar sampai kita duduk macam kita kan, mengeluh, tak cakap macam mana. Wa fajalasa wa qala ala wa qauluz zur. Wa qala, kemudian sadar Rasulullah SAW, ala wa qauluz zur. Dan tidaklah ia tu, yang ketiga tu adalah wa qauluz zur. Qauluz zur ini adalah persaksian palsu. Dosa besar persaksian palsu. Qauluz zur kata-kata palsu. Dia ada qauluz zur wa syaratuz zur, kata-kata palsu dan persaksian palsu. Ni yang ni kita kena faham. Kadang-kadang kita macam mana yang dimasukkan dengan kata-kata palsu, adakah menipu yang macam mana? Ataupun kadang-kadang kita ada jawab yang ada double meaning ke, untuk ialah tak nak dengan anak-anak cakap ayat seperti balik ke macam mana, dengan adik-beradik ke, dengan kawan-kawan ke. Kita semua biasa macam tu, cakap lain tapi maknanya lain kan. Wa syaratuz zur, kemudian ulang balik perkara yang sama, ala wa qauluz zur wa syaratuz zur. Dalam matan dia sebut dua kali secara jelas. Dan tadi kita tengok ala wa qauluz zur wa syaratuz zur, ala wa qauluz zur wa syaratuz zur, fama zala yaquluha hatta qultu la yasmut. Jadi kata Abi Bakrah radhiyallahu anhu, seakan-akan bila mana Rasulullah SAW mengulang apa ni perkataan tersebut, seakan-akan macam tak nak berhenti. Jadi sekali lagi kita ulang dia punya terjemahan dia yang penuh secara sebentar lalu. Daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, tidakkah kamu mahu aku ceritakan kepada kamu dosa-dosa besar? Dosa besar diulang sebanyak 3 kali. Qulna, maka kami pun jawab Rasulullah, kami itu para sahabat, Abi Bakrah ada pada ketika itu, bala ya Rasulullah, dah tentu ya Rasulullah SAW. Qala al-isyraku billah, sabda Rasulullah SAW pertama sekali al-isyraku billah, dosa besar pertama adalah mensyirikkan Allah Ta'ala. Wa uququl walidaini, dan menderhakai ibu bapa. Wa kana muttaka'a fajalasa,
Abu Bakar beritahu Rasulullah SAW telah fadlan wa kana muttaka, kemudian dia terduduk sandar begitu. Fajalasa wa qala ala wa qawl zur wa syaratu zur, ala wa qawl zur wa syaratu zur. Dan kata-kata yang palsu dan persaksian palsu diulang banyak dua kali. Fama zala yaquluha, maka tidak akan berhenti berkata hatta qultu la yasbut. Kama Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Siapakah dia Abi Bakrah? Man huwa Abi Bakrah? Rawi hadal hadis wa sahabil jalil. Adalah sahabat yang tinggi kedudukan kalangan para sahabat. Abu Bakar itu adalah gelaran dia. Nama sebenar Abu Bakrah adalah wasmuhu Nafi' ibnul Haris. Namanya adalah Nafi' ibnul Haris. Nafi', bukan kalau kita baca Nafi', dia Nafi'. Sebab dia ada juga Imam Nafi'ul Madani, ada Imam Qiraat, seorang imam yang tentang bacaan Quran namanya Nafi'ul Madani. Ini Nafi'ul Ibn Al-Haris wa yuqalu Ibnu Masruh. Dia juga dikenali dengan nama Ibnu Masruh. Kalau kita jumpa dalam, ini sahabat yang terkenal dalam riwayatkan hadis. Kadang-kadang kita jumpa Abi Bakrah, tiba-tiba kita jumpa Nafi' bin Ibn Al-Haris, kadang kita jumpa Ibnu Masruh. Orang sama semua tu. Tiga-tiga ni orang sama. Masyhurun bi kunyati. Jadi dia lebih terkenal dengan nama Abi Bakrah. Lebih terkenal. Kalau sebut nama lah kawan-kawan macam kawan-kawan kita lah, ada namanya lain tapi terkenal dengan nama lain. Kalau sebut nama dia orang tak sampai orang tak tahu pun kadang kan. Boleh jadi ya. Okey, baik. Jadi di sini kalau kita tengok dia masyhur bi kunyati. Kunyah tu maknanya Abi Bakrah. Bakrah ni apa dia? Bakrah ni Bakrah ni adalah takal. Tahu puli apa takal alat untuk menarik ni. Kita ada macam, kita tengok orang nak buat bangunan, tiba-tiba letak ada tarik tali, dia ada takal. Kita orang tak belajar benda ni dulu, kemahiran hidup. Takal kana min fudala'is sahabati, dia adalah di antara fudala'is sahabah. Fudala' maknanya dia adalah plural bagi perkataan fadilah lah, fudala'. Maknanya yang sahabat-sahabat yang utama. Antara sahabat yang utama ni, okey, wasakana al-Basrah, dia telah menetap di Basrah. Wa anjaba auladan lahum syahra, dia ada ramai, dia telah melahirkan ramai anak-anak yang terkenal. Okey. Kemudian rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu aulad. Dia telah meriwayatkan hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rawa anhu aulad. Maknanya dia telah, anak-anak dia pula riwayat daripada dia pula, radhiyallahu anhu wa arda. Qawluhu ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan. Maksud dia, maknanya apakah maksud ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri thalathan? Ada thalath. Jadi apa maksudnya? Annahu alaihi salatu wassalam qala hadhihi al-ibaratu thalatha marrat jariyan ala 'adatihi fi takrir asy-syai' thalatha marrat ta'kidan li nabih as-sami' ala ihdar qalbihi wa fahmihi lil khabar alladhi sayaqul. Maknanya Nabi SAW mengulang ibarat ini sebanyak 3 kali. Memang dah menjadi adat orang Arab sendiri, menjadi adat. Pengulangan sesuatu perkara sebanyak 3 kali adalah untuk menegaskan, adalah untuk menarik perhatian pendengar, supaya orang yang dengar tu mendatangkan hatinya sekali, bukan dengar saja. Ala ihdari qalbi, mendatangkan hati dia sekali, wa fahmihi, dan juga cuba untuk memahami. Macam kita kadang dengar tu bukannya nak faham, dengar begitu, okey, layan je lah. Bukan nak faham Ada yang dengar tu untuk faham dengan sepenuh hati, dia orang panggil. Maksudnya Rasulullah SAW mengulangi 3 kali untuk supaya orang ni memberi perhatian apa yang akan diberikan. Wa tushiru hadhihi al-ibaratu an-nabawiyyah al-karimah ila tafawut al-kaba'ir wa anna minha ma huwa akbar wa minha ma huwa kabirun wa ila anna ad-dhunuba tanqasimu ila saghair wa kaba'ir. Ibarat ini juga, kalau kita tengok, ibarat ini juga bermaksud macam mana? Kenapa 3 kali? Ada yang tersirat pula, kata ulama. Yang tersiratnya adalah Rasulullah SAW nak bagi tahu ada pelbagai tahap dosa besar. Dosa besar pun dia ada banyak meningkat. Okey. Antaranya ada wa anna minha ma huwa akbarun, ma huwa akbar. Ada antaranya ada yang paling besar ni. Dosa besar yang paling besar.
Dan dosa besar yang paling besar macam mana? Wa minha ma huwa kabirun, dosa besar yang besar. Ada yang besar. Dan kemudian begitulah wa ila anna dzunuba, dan dosa-dosa ini dia terbahagi kepada yang kecil-kecil dan juga yang besar. Ini wa hadha ra'yu jumhur ahlul ilmi min as-salaf wa ghairihi. Ini adalah pandangan majoriti para ulama salaf. Para ulama salaf dan selain mereka. Apabila kita sebut para ulama salaf ini siapakah mereka? Kita pernah dengar dulu salaf ini adalah kurun 3 sampai 5. تعرف قرن السلف بدأ من القرن الثالث إلى الخامس. نعم بعد الثلاث قرون الأولى. ada hadis khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maknanya ada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, habis 3 kurun. Dan 3 kurun pertama. Selepas 3 kurun yang pertama tabi'in tadi habis, barulah masuk salaf. Antaranya Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari. Min awal salaf kata tafsir. Tafsir apa dia? At-Tabari. Baik. Jadi para ulama salaf memegang pandangan ini. Maknanya pandangan apa? Hadis Abi Bakrah ini apabila dia sebut 3 kali nak menunjukkan di sini ada pelbagai tahap, pelbagai peringkat dosa. Wa qala tadhahara ala hadha al-madhhab adalah kitab was sunnah kama qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Okey. Perkara ini disebut oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala untuk kita memahami. Di sini untuk kita memahami dosa-dosa besar ada banyak peringkat, ada 2 ayat. Satu ayat pada surah An-Nisa ayat 31. Kami dalam Quran qaul ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu nukaffir 'ankum sayi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu. Kalaulah kamu ni, jika kamu menjauhi dosa-dosa yang kami larang, nukaffir 'ankum sayi'atikum, nescaya kami ni akan hampunkan dosa-dosa kamu, wa nudkhilukum mudkhalan karima. Masukkan kamu dalam syurga lah. Maknanya ada syarat. Kita kata kalau kita dosa kecil ni boleh diampunkan. Kita kata dosa besar kita perlu bertaubat nasuha, kata. Dosa kecil nak diampunkan macam mana? Ada syarat dia. Syarat dia maknanya kita kena menjauhi dosa-dosa besar. Kita tengok di sinilah. Maksudnya dalam surah An-Nisa dia tidak membeza-bezakan. Maksudnya kita menjauhi apa yang dilarang. Itu syarat diampunkan dosa kecil. Bila boleh diampunkan dosa kecil? Bila mana kita istighfar, bila mana kita ambil wuduk nak solat, masa itu boleh diampunkan dosa-dosa kecil. Dalam suratul Najm, wa qawluhu ta'ala alladhina yajtanibuna kaba'ira al-ithmi wal fawahisha illa al-lama ila akhir al-ayat. Suratul Najm ayat 30. Tengok suratul Najm. Orang yang mana yang menjauhi dosa-dosa besar dan perkara-perkara keji, illa al-lama, kecuali yang kecil-kecil. Kita tahu ada banyak istilah dosa di banyak. Ithmun dosa, zambun tu dosa, zambun dzunub, kabair, itu semua istilah-istilah bagi dosa. Fawahish, itu semua istilah bagi dosa-dosa. Dalam suratul Najm ini pula adalah kita tengok, kita perhatikan, dia membezakan. Baik. Okey. Kita pergi dulu pada hadis lain. Wa minas sunnati qaulu alaihi salatu wassalam as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhan ila ramadhani mukaffiratun lima bainahum majtunibatil kaba'ir. Rawahu Muslim. Kita kena tahu juga keadaan-keadaan bila masa Allah Taala ni boleh ampunkan dosa kecil kita. Apakah syarat dia? Dalam Quran begitu, kalau dalam hadis macam mana? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khams, solat 5 waktu. Orang yang solat 5 waktu, tak tinggal solat. Kita tak dengar lagi kat sini kawan-kawan kita ni mana yang tinggal solat. Semua masih lagi solat lah. Tapi kalau yang di Malaysia, di Malaysia tu mungkin ramai lah kawan-kawan kita yang boleh jadi tak ambil kisah bahasa solat boleh jadi. As-salawatul khams wal jumu'atu al jumu'ati. Maknanya salawatul khams daripada solat 5 waktu tu, daripada subuh, zuhur, asar, maghrib, antara solat dengan waktu solat tersebut, dan daripada Jumaat hingga Jumaat. Ni orang lelaki khususnya lah. Sebab tu kalau orang perempuan ni, kalau di tanah Arab ni, orang perempuan boleh pergi tempat sembahyang Jumaat juga.
dia boleh duduk tempat perempuan. Orang lelaki tak akan masuk. Dengar khutbah Jumaat semua sekali, semayang Jumaat sekali. Orang perempuan memang ada tempat. Dia Malaysia habis penuh dengan orang lelaki saja. Di mananya daripada Jumaat. Maksudnya kalau orang perempuan tak dapat pergi solat Jumaat macam mana? Menghidupkan amalan-amalan hari Jumaat. Apa amalan-amalannya? Kita buatlah macam apa-apa yang ada kan. Antaranya yang paling, kalau masa-masa tengah-tengah waktu nak solat Jumaat tu, bacalah suratul Kahfi. Tengok surah Kahfi ada 80 surat lebih kurang. Allah banyaknya. Rasa penat dah lah, tak nak menghabiskan orang perempuan. Kalau 80 surat tu sekejap je, nak banding masa kena jalan daripada rumah nak pergi ke masjid, nak dengar khutbah lagi, tahan ngantuk lagi, orang lagi tak? Kena yang khusyuk betul lagi. Khusyuk orang komat baru dia hilang khusyuk dia. Kena macam tu kan. Balik lagi sejam lebih nak menghabiskan masa, nak baca surah Kahfi lagi. Jadi orang perempuan, kita kat rumah tu boleh menghidupkan amalan-amalan ni. Itu amalan yang khusus lah antaranya. Yang lain macam mana? Bolehlah perbanyakkan zikir, istighfar sebagainya. Kita menghidupkan Jumaat. Dari Jumaat hingga Jumaat. Wa Ramadan ila Ramadan. Daripada bulan Ramadan hingga Ramadan. Tadi dalam sehari tempoh waktu yang sedikit sekejap, kemudian minggu, kemudian tahun. Daripada Ramadan ila Ramadan mukaffaratul lima bainahum. Dia ada pengampunan dosa. Siapa yang mana berada dalam Ramadan tahun ini sebagai contoh, dan dia melaksanakan Ramadan itu dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin, sehinggalah Ramadan tahun depan dia akan dapat pengampunannya. Dia ada pengampunannya. Kenapa? Tapi ada syarat. Mukaffaratul lima bainahum majtunibatil kabair. Ma bainahum majtunibatil kabair. Antara keduanya ada pengampunan dosa selama mana kita tidak melakukan dosa besar. Selama mana maksudnya kita menjauhi dosa-dosa besar. Okey, baik. Hadis riwayat Muslim. Fa hadzal hadis yadullu ala inqisam adh-dhunub ila saghir wa kabair. Hadis yang kita baca tadi, hadis yang riwayat Abi Bakrah ini, dia menunjukkan kepada kita tentang pembahagian dosa-dosa ini kepada dosa-dosa kecil dan dosa besar. Wa ala anna as-saghira tukaffiruha hadhihi al-a'mal as-salihah. Dosa kecil ini dia bukan setakat boleh diampunkan dengan istighfar, bukan setakat boleh diampunkan dengan ambil wudu. Dosa kecil kita, dosa kita yang banyak, kita rasa banyak sangat dosa kita ni, dosa, contoh dosa apa dosa kecil? Dosa mengatur orang tu. Kita dalam kawan-kawan serumah kita kadang-kadang yang mulut kita tu tak mulut kita tidak makan saman, mulut kita tu yang mengeluarkan saman. Mulut kita mengeluarkan saman keluar. Ini maknanya kita mengata kawan kita tu begitu kan. Biasalah kan? Bual lebih sikit tak? Biasa semua. Biasa semua macam tu. Gurau lebih sikit. Itu boleh diampunkan juga dengan cara dia melakukan amal-amal soleh. Sebab itulah rasa banyak dosa, buat lagi amal soleh banyak lagi. Dia akan boleh menghapuskan dosa-dosa kecil kita tu. Amal soleh boleh menghapuskan dosa kecil. Kita berzikir banyak, dia boleh menghapuskan dosa kecil. Kita istighfar, kita bagi sedekah ke orang yang tak ada rumah, homeless. Mahwal homeless ya? Tak ada homeless? Musyarrab. Berat Arabiah, musyarrab. Musyarrab tu homeless kan? Saya kalau sebut begitulah kan? Kita bagi sedekah-sedekah macam tu, dia boleh menghapuskan dosa besar. Dia ada kafarah dia, ada mukafarah. Baik. Okey. Sebagaimana disebut dalam hadis, yang mana dosa-dosa kecil ini boleh diampunkan oleh amal-amal soleh. Al-mazkurat idza majtunibatil kabair. Dalam begitu juga dalam hadis yang anda baca tadi, yang solat 5 waktu. Maknanya amal soleh yang kita buat tersebut, itu amal soleh yang wajib tu, solat 5 waktu. Kalau lelaki yang Jumaat tu memang solat kan. Tu bulan Ramadan kita kena puasa wajib. Ini kalau yang sunat-sunat pun boleh. Amal soleh boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Wa ayatul nisa ja'alat fil manhiyati saghir wa kabair. Ayat surah An-Nisa ini, ayat surah An-Nisa 31, dia menjadikan pembahagian perkara yang dilarang ini kepada yang besar dan yang kecil. Ada beza hukum-hukumnya. Kalau suratul Najmi dikecualikan. Dikecualikan dosa kecil. Dia nak kata macam mana? Kalau kita tengok secara sebentar lalu, ada beberapa ayat dalam Quran, dia seakan-akan macam berbeza. Macam surah An-Nisa, dia tak ada pengecualian pun. Maknanya kalau semua dosa dilarang, semua kena tinggal, baru dapat pengampunan. Kalau suratul Najmi,
Dia kata ada illal lama, ada kecuali yang kecil-kecil. Ini ada pengecualian pula. Adakah berbeza ayat surah An-Najm surah An-Nisa? Ayat tu satu sudut dosa tu tak boleh, tetapi maknanya ada beza pada sudut tahap dosa tersebut. Okey, baik. Tengok kat sini, kita nak faham. Pertama sekali hari ni bagaimana matlamat kita nak faham tentang apa dia? Dosa besar tu sendiri kan. Apakah yang dimasukkan dengan dosa-dosa jika ikut pandangan para ulama? Maka nassa syari'ul hakim ala umuri annaha min al-kaba'iri aw al-mubiqat wa hadar minha ashad at-tahdid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni telah melarang kita daripada kita ni melakukan dosa-dosa besar. Cuma kat sini wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi ta'rif al-kabirah. Para ulama ni dia ada selisih pandangan tentang ta'rif al-kabirah. Fi ta'rif al-kabirah dhabtaha ikhtilafan katsiran. Farawa 'an Ibn Abbas annaha kullu dhanbin khatamahu Allah binarin aw ghadabin aw la'natin aw 'adabin. Ibn Abbas radhiyallahu anhu beritahu kepada kita, dosa ni takrif definisi dosa. Dosa dulu kan. Dosa adalah setiap dosa yang mana Allah Taala dah cop, Allah Taala dah label, Allah Taala sebut dalam Quran. Allah Taala label, buat ni neraka. Baca ayat tu ada neraka kan. Binarin disebut dikaitkan dengan api neraka. Au ghadabin, ataupun Allah Taala ni marah, kaitkan dengan kemurkaan Allah SWT. Kita pun ada baca surah Al-Fatihah. Contoh ghairil maghdubi alaihim. Maghdub ni maksudnya dalam Quran tu ada perkataan ghadab tu juga contoh. Apa yang Bani Israel buat, apa yang orang Yahudi tu buat kan, maghdub. Baik. Maknanya dia ada dikaitkan dengan kemarahan. Au la'natin, ataupun dia dilaknat. Kita buka surah An-Nisa contoh, la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. La'anahu Allah, dia kata dengan laknat. Kan? Kataan laknat dikaitkan dengan laknat. Au azab, kataan azab ni banyak terjumpa. Jadi kadang-kadang dia sebut neraka, dia sebut marah, sebut laknat, disebut azab. Itu semua tu melambangkan perkara tu Allah yang dosa. Itu kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Imamul Haramain. Imamul Haramain adalah Imamul Haramain Al-Juwayni. Imamul Haramain Al-Juwayni. Nama Imamul Haramain Al-Juwayni sebab apa? Imamul Haramain, imam bagi dua tanah haram, Makkah Madinah, Imamul Haramain Al-Juwayni. Dan satu kitab yang masyhur, nama kitabnya adalah Nihayatul Mutlaq. Kitab Nihayatul Mutlaq ni adalah kitab yang besar, dalam mazhab kita mazhab Syafi'i sebenarnya. Bagus kitab tu. Kita boleh cari Nihayatul Mutlaq. Dia dikeluarkan dari Saudi. Sama kita ni akhir Nabi Saudi. Sah? Sukan Saudi lah. Dari Yaman sah? Dari Yaman, sukan Saudi. Pada Yaman letak di Saudi. Okey. Sama kita. Yang kitab Nihayatul Mutlaq, cuba tanya dalam internet tu Nihayatul Mutlaq. Tu kita boleh dengar kat situ, kita boleh jumpa nama Imamul Haramain Al-Juwayni, pengarang dia siapa, dia boleh baca dia punya biografi dia. Imam Haramain beritahu, ia kullu jarimatin tu'adhinu bi kallati qirati murtakibiha bid-din wa riqati diyanah. Beritahu setiap jenayah, setiap dosa yang dibuat yang menyebabkan orang yang melakukannya tu berasa sedih. Rasa menyesal, rasa teruk. Kalau benda yang tak bersalah, kalau kita buat, kita tak rasa apa-apa, tak rasa sedih, tak rasa menyesal, kita tak rasa kita ni teruk. Kalau benda yang salah, kalau kita buat, kita akan rasa Allah teruknya aku, kalau orang tahu aku gini-gini, kan kita rasa teruk kan. Maknanya riqatud diyanah ni maknanya apa dia? Dhaf, lemah, dia rasa lemah, dia rasa itulah. Kalau kita buat sesuatu, kita rasa dia menyebabkan kita rasa sedih, kita rasa lemah, kita rasa teruk. Ni tak betul tu. Allah Ta'ala ni boleh bagi ilham, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Ta'ala boleh bagi ilham. Kita boleh beza, automatik. Okey, baik. Waqala Sultanul Ulama Izzuddin bin Abdul Salam, al-aula dabtuha bima yash'uru bitahawun murtakibha bidini ish'aran duna al-kaba'ir al-mansus 'alayha.
Okey, Imam Izzuddin bin Abdul Salam beritahu pula yang paling aula, paling kalau kita nak faham dosa ni apa maksud dosa adalah orang yang melakukannya tu dia berasa takut. Berasa takut. Kalau tak salah tak takut. Macam kita budak-budak sekolah rendah kan, budak-budak kita tengok cikgu tanya siapa yang buat ni. Saya tak buat. Semua saya tak buat. Awal-awal semua takut kan, takut kena apa-apa. Macam kita kan, kita adik-beradik kita kan, ada mak ayah tanya kan. Awal-awal lagi dah mengaku. Cam lah mana yang dia takut. Tengok muka takut. Baik. Kemudian juga memang kalau kita tengok perkara itu dosa ataupun tidak dalam konteks ayat yang sama. Apabila kita faham struktur ayat tu nak menakutkan kita. Contoh Allah Ta'ala ni nak supaya kita ni takut. Berasa takut sikit. Kalau buat macam ni kita kena lah. Jadi kalau cerita tentang neraka, takut. Tak cerita tentang kemarahan, laknat, cerita tentang azab, kita rasa takut lah. Takut tapi terbuat juga. Macam mana tu? Okey. Ataupun isy'aran dunal kaba'ir al-mansus 'alaiha. Al-mansus ini dia ada dalam bahasa Arab dia ada mansus bihi, ada mansus alaih. Ada istilah kita kena tahu kan. Ada mansus bihi, mansus alaih. Kalau mansus bihi ni kita nak faham macam mana? Kita dalam Quran ada yang kita boleh faham secara direct. Maksudnya qat'i ya. Kita baca ayat tu kita terus faham. Mana perkara ni adalah dilarang. Itu panggil ayat yang qat'i, jelas. Qat'i. Ada ayat yang lain. Contoh mansus alaih dipanggil, contoh dia dinaskan dengan cara kiasan. Contoh dalam Quran dia hanya menyebut tentang pengharaman arak. Betul? Kita kata innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam rijsun min amal syaitan. Itu dah jelas haram. Tetapi kalau macam mana orang mengharamkan dadah? Tak. Pengharaman dadah dibuat macam mana? Pengharaman rokok dibuat macam mana? Jadi maknanya dia dikiaskan. Contohnya dikiaskan bagi benda yang memabukkan, benda yang memudaratkan. Benda yang memudaratkan maknanya benda yang muskrun, benda yang boleh bagi mudarat. Jadi kita pun boleh faham ayat yang secara indirect. Maksudnya dikiaskan dengan itu, dikiaskan dengan ini, umpama ini, umpama itu. Mana itu juga perkara yang kita perlu diambil perhatian lah. Sebab itu penting bila mana kita baca Quran ini, penting. Kalau kita tak biasakan diri kita baca Quran dan tengok terjemahan, tak tahu apa konteks ayat ni, konstruk ayat ni macam mana. Kalau kita hanya contoh bulan Ramadan ini, yang lebih aulanya kita contoh kita nak baca Quran. Baca Quran ini bukan hanya mengejar boleh khatam Quran. Antara orang yang khatam 30 juzuk baca Quran berkali-kali dengan orang yang tak khatam Quran, tetapi dia baca semua ayat tersebut, dia mendalami. Kita dah berbelah-belah tahun dah kita buat baca Quran habis. Baca Quran habis setiap Ramadan. Cuba kita buat sekali pula baca Quran, tengok terjemahan ataupun tengok tafsiran dia. Anak punya ada Quran beli kat Arab kan, kita boleh dalam Quran kecil tu dia dah ada sekali makna perkataan, ada tafsir, ada dia punya sebab nuzul. Kalau kita dah biasa dengan terjemahan, kita akan mudah faham bahasa Arab. Kita boleh nampak dia punya struktur ayat bahasa Arab tu macam mana. Jadi apa kita dapat hari ni kita boleh tengok. Tahap larangan tak datang tu macam mana? Adakah larangan tu secara direct? Adakah larangan itu secara indirect? Adakah dia macam mana? Kita boleh faham Qala al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi adalah mufassirin, salah seorang mufassir min al-mufassirin. Kitabnya adalah Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Tafsir Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Itu tafsir Imam Al-Qurtubi. Al-Imam Qurtubi ni daripada Cordoba. Orang Spanyol. Orang Spanyol Biasa kalau di sana banyak mazhab, banyak mazhab Maliki. Banyak kawan-kawan yang mazhab Maliki banyak. Okey. Cuma ar-rajihu anna kull dhanbin an-nass asy-syari'u ala kibri. Aw azmuhu aw tawa'ada alayhi bil iqab aw allaqa alayhi haddan. Dosa ni kata Imam Qurtubi rahimahullahu taala, yang dimasukkan dengan dosa adalah setiap dosa yang dinaskan oleh syarak yang ceritakan tentang besarnya perkara tersebut. Itu dosa besar lah, maksudnya dikaitkan, disebut dengan dia itu adalah dosa besar. Kedua, au tawa'ada alaihi bil iqab,
ataupun dia dijanjikan dengan hukuman tertentu. Siapa yang buat begitu, maka dia adalah hukumannya begini: innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Jadi mana tempat dia beritahu dia ada ta'liq dengan neraka begitu, dikaitkan dengan neraka. Contoh, buatlah macam apa lagi? Buat zina, buat curi, mencuri, buat apa lagi? Minum arak, apa lagi? Riba. Jadi semua dikaitkan alaka alaihi haddan, ataupun dikaitkan dengan hudud, dengan hukuman hudud. Tu fahuwa kabirah, semua tu adalah besar. Baik. Kalau kita tengok begini, apa yang kita dapat bila mana para ulama disyarahkan hadis-hadis yang macam mana kita ulama dibincangkan perkara ni. Apabila dibincang begini, dia adalah kita panggil macam formula lah. Bukan maknanya kita kadang-kadang kita terus nampak. Dia macam formula ni dalam kehidupan seharian kita ingat formula dia macam ni, kita sedar. Kalau nak sebut semua sekali dengan cerita detail tu, dia jadi panjang sangat. Okay, baik, habis perkara yang pertama. Okay, baik, perkara pertama ni cerita tentang dosa. Contoh dalam Al-Quran, contoh yang kaitkan dengan hudud macam mana? Surah An-Nisa, wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Orang yang mana mengingkari Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW dan melampaui batas-batas hudud tadi, yudkhilhu naran khalidan fiha. Allah Ta'ala ni kaitkan dengan neraka. Yudkhilhu naran khalidan fiha. Kita biasa kan baca ayat, jumpa ayat macam ni, tengok terjemahan, tengok terjemahan. Kita akan cepat faham macam mana uslub, macam mana metod Allah Ta'ala mengajar kepada kita. Contoh yang disebut oleh para ulama dalam ni adalah macam dosa besar. Contoh, wa dzalika ka khiyanatil muslimin bi dilatil adu ala asrarihim wa auratihim fa innahu ashaddu min al-farar yawm az-zahab. Orang yang mengkhianati orang Islam, contoh ni bagi maklumat pada musuh dan sebagainya, membuka kelemahan-kelemahan pecahkan rahsia, itu adalah lebih teruk daripada orang Islam yang lari daripada medan pertempuran. Contoh, hari ini kita akan dijangka kita akan bertembung dengan musuh di tempat sekian-sekian. Sampai hari kejadiannya, kita lari. Orang yang lari ni dah teruk dah, tapi orang yang pecahkan rahsia, bagi tahu maklumat, itu lagi lah, lebih teruk lagi. Contoh, wa hukmul amal bighairil haqq ittiba'an li hawan nafs. Tak apalah, kita pergi lagi Okey, kita dah habis dosa besar. Kita akan pergi pula kepada Qulna bala ya Rasulullah. Tengok apa maksud Qulna bala ya Rasulullah. Tadi kita tengok perkataan dah tentu kami nak tahu kan, dalam matan hadis. Dah tentu kami nak tahu apakah dia. Bala ya Rasulullah. Apa dia? Dullana ya Rasulullah. Maksudnya Qulna dullana ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami ya Rasulullah, apakah dia? Contoh orang tanya, kawan-kawan kita tanya, nak tahu tak satu benda apa, ada satu cerita. Bala. Sebut kan. Hebat sikit nampak. Contoh kalau nak nampak canggih sikit lagi, kilah dengan Kak Syarifah dia macam mana? Kak Syarifah tanya ke, bala ya Kak Syarifah? Bala bala bagi bunyi Arab sikit lah, dengan bala kita tu nampak macam sebut nama kawan je. Bala Subramaniam tadi tu kawan ni kan? Okey, maknanya begitu bala bahasa Arab, bala. Jadi jawapan itu maknanya sama dengan jawapan na'am. Samalah, cuma dia lebih tegaskan lagi. Bila ada soalan, ala bala. Okey. Sah ke dah? Qala al-isyraku billah. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah, musyrik Allah Ta'ala yang pertama sekali, huwa an yakunal abdu musaddiqan biwujudillah mu'minan bihi illa annahu ya'budu ma'ahu alihatan ukhra. Orang yang musyrik Allah Ta'ala ni macam mana? Dia mengaku Allah Ta'ala, dia mengaku dia hamba Allah Ta'ala, dia mengaku dia membenarkan kewujudan Allah Ta'ala. Betul, aku tahu Allah Ta'ala ni wujud sebagainya, aku membenarkan, aku tak nafikan. Mu'minan bihi, dia beriman. Dalam dia beriman, dia percaya. Dia boleh sebut lagi rukun iman yang 6. Contoh beriman kan, banyak orang macam tu kan.
Dia sebut aku dah beriman. Illa annahu ya'budu ma'ahu alihatan ukhra. Kecuali dalam masa yang sama dia menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Macam mana menyembah Tuhan yang lain? Maksudnya, yang ni aku percaya tu aku percaya juga. Aku percaya Allah Ta'ala dan aku percaya juga yang lain. Contoh tu, kalau syirik itu maknanya yang dia panggil syirik yang menjadi. Ada syirik yang khafi, macam ada banyak juga. Contoh ilmu hitam, sihir. Kita menggunakan syaitan. Kita menggunakan untuk jin syaitan ini untuk buat sihir. Maknanya kita percaya dengan Allah Ta'ala dalam masa yang sama, tetapi kita buat sihir. Tak? Orang lain kita banyak tak puas hati sikit dah buat itu, buat ini. Itu maknanya kita percaya dengan Tuhan lain, macam ada Tuhan lain. Yazumu annaha tuqarribu ila Allah. Lebih teruk lagi adalah percaya Tuhan lain, percaya benda-benda lain, kata benda ini dengan dakwaan pula annaha tuqarribu ila Allah. Benda ni boleh mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Aku percaya Allah Ta'ala, tapi yang benda yang aku guna ni bukan aku, ini hanya nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala sahaja. Dia buat pula Tuhan-Tuhan tertentu, patung tertentu. Berlaku ni, benda ni memang berlaku. Dia ada alat-alat tertentu. Kalau tak ada benda ni tak boleh lah, tak khusyuk lah solat. Kalau tak ada benda ni susah lah. Kan kadang-kadang sampai lebih-lebih sangat kan. Pernah jumpa tak orang macam ni? Cuba cari dalam internet ke macam mana, dalam YouTube ke apa semua, boleh jumpa macam ni. Dia sampai tahap kena, ni benda ni antara dia. Benda tu adalah tak betul lah. Contoh, وَذَلِكَ كَمَا هُوَ الْحَالِ فِي مُشْرِكِ الْعَرَبِ. Orang musyrikin ni, orang Arab musyrik dulu. Kenapa dia panggil musyrikin Makkah? Kenapa? Kenapa kita panggil musyrikin Makkah? Kenapa panggil musyrik? Kenapa dia tak panggil Quraisy semata-mata? Orang musyrikin Makkah maknanya dia percaya Allah Ta'ala juga, tapi dia ada berhala-berhala dia. Okay, faqad kanu yu'minuna billah. Kanu yu'minuna billah walakinnahum kanu yattakhuduna lahum asnaman wa awthan. Ya'budunaha min dunillah wa yusammunaha alihah wa yuqaddimuna laha al-qarabin. Nampak? Orang musyrikin Makkah dia panggil musyrik sebab dia percaya Allah Ta'ala, dia beriman. Dia percaya. Tetapi dia buat tuhan-tuhan lain. Dia ada asnam. Asnam tu plural bagi perkataan sanam. Wa awthan ya'budunaha min dunillah. Kita boleh baca dalam surah An-Najmi. Dalam surah An-Najmi, dalam 10 ayat yang pertama awal-awal tu, kita boleh jumpa apa dia? Nama-nama Tuhan. Tuhan-tuhan apa dia? Orang yang musyrikin Makkah. Qala ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Ini dalam surah Yusuf ayat 106. Ini cerita tentang musyrikin Makkah. Apa yang mereka buat? Okay, ini makna syirik. Boleh je. Maksudnya syirik ni kita kata aku tak buat syirik, aku mana ada percaya Tuhan lain. Tak. Tetapi dalam masa yang sama kita ada benda-benda tertentu yang kita gunakan, macam kita percaya kita nak guna sihir, nak guna buat benda nak orang gantung pada satu kuasa yang lain tanpa kita sedar. Begitu juga syirik khafi. Syirik khafi ini lebih bahaya lagi. Kita mungkin banyak kali kita dengar. Jadi syirik khafi ni macam ni. Orang yang solat, contoh buat ibadah tertentu, tapi kan orang nak suruh orang nampak dia bagus. Contoh al-amal min ajlin nas, tu syirik khafi. Al-amal min ajlin nas. Contoh kita semayang semayang seorang-seorang dalam bilik tu, semayang tu laju je sekejap. Masih iklan kan. Contoh kalau ada cerita masih iklan tu cepat 5 minit iklan ni. Tu ambil wudu cepat, dah siap solat dah. Habis iklan tu, habis dah solat. Rumah yang ada TV dulu rumah atas bukit tu ada TV. Tengok TV cepat je. Tapi bila kawan masuk dalam bilik, seluruh dia nama khusyuk, diri pun lama. Ada tomak ninah cukup, rokok pun lama. Rokok tu baguslah, maknanya semuanya bagus. Pergi balik, laju balik. Itu maknanya beramalkan orang. Ataupun macam kita ni, kita duduk sekali duduk dalam usrah, kita ada persatuan pelajar dan sebagainya. Kita ada persatuan. Maaf nak bagi tahu, ini banyak bahaya-bahaya yang berlaku. Jenis post dalam Facebook ni. Jenis post dalam Facebook ni banyak kita buat benda-benda yang sebegitu. Kadang-kadang kita buat tu bukannya nak mempromo apa dia, program charity kita tu, nak promo diri kita lebih.
wah aku ni bagi makan lebih, nak tunjuk orang, bagi orang kata nanti kita pun post, baguslah bagi makan orang. Mula kita dengan orang puji yang ni kata bagus macam-macam. Kita pun dah mula rasa lain. Buat macam tu hati-hati, dia boleh datangkan perkataan yang panggil syirik khafi tadi. Maknanya tanpa tak sedar isyraku billah, benda yang dosa besar. Kalau kita berulang kali buat, kita sampai tahap kita buat benda-benda baik, bagi sedekah, buat apa lagi, tolong orang tu, tolong orang ni, semua benda kita nak post, semua benda nak orang tahu dan sebagainya. Kenapa kita nak mengharapkan pujian-pujian dan penghargaan? Jadi kalau kita dah jadi tabiat kita mengharapkan penghargaan, kan bahaya. Jadi apa yang selamat? Contoh, siapa yang terlibat dengan program bagi makan homeless sebagai contoh, bagi makan homeless, yang selamat ni maknanya jangan obvious sangat lah. Kalau nak ambil gambar pun ambil gambar ramai-ramai. Ni satu pasukan promo ni, program charity kita ni. Ni contoh begitu. Kalau ni masa dulu bagi makan tu kamera sengih pula. Sengih kamera ambil kan, peluk makan. Terpeluk kan, peluk bagi makan, terpeluk bagi makan sengih. Tu ada good pula kalangan tu macam-macam kan. Yang tu ni ada tadi. Okey, baik. Macam-macam gaya dekat kamera kan. Jadi hati-hati dalam Facebook ni, banyak benda. Jadi rasa dalam benda yang kita rasa tak perlu sangat, boleh jadi orang kata apa, ni poyo ni, ini semua poyo. Kalau ada macam tu baik tak payah post lah. Kalau boleh jadi mungkin ada orang yang kalau kawan-kawan kita mungkin akan kata bagus-bagus gitu lah. Tapi boleh ada juga kata lah, ini gedik je lebih. Boleh ya umpan. Mana kita hati-hati benda-benda macam tu. Kita dapat kena kutuk free-free je. Elok hari tu semua hari yang bagus, tiba-tiba kena kutuk free-free sebab kita post gambar yang tak bagus benda tu kan. Hati-hati. Ni yang kita cerita tu, benda yang ni yang kita nak kaitkan dalam peristiwa tadi, isu-isu tadi adalah bagaimana dia boleh menimbulkan isyrak billah. Takut-takut kita mengejar populariti macam tu. Contoh orang buat dalam persatuan ni, Presiden perhatikan tengok esko-esko orang bawah ni, orang bawah semua sekali ni. Jangan ada yang mana bila bos ada baru nak sungguh. Kita buat aktif pegang jawatan ni, nak student kawan-kawan lain kata dia ni bagus buat kerja, dia pandai, murus dan sebagainya. Tak boleh. Kena hati-hati Kalau tu ada orang yang buat kerja, kena orang. Masa tak ada orang, tak ada, dia tak tahu. Pergi rumah dia tu tak apa-apa je lah. Tapi kalau buat kerja, bagus dia, semua nampak bagus Kalau kat rumah tu macam-macam. Dia tak nak na'udzubillah min zalik. Baik, hati-hati jawatan ni hati-hati. Okey. Jadi di sini ada ayat-ayat yang kita boleh rujuk. Ayat surah Az-Zumar ayat 3 kita boleh baca. Ada kaitan dengan perkara Az-Zumar ayat 3. Surah Az-Zumar ayat 38. Ini boleh dikaitkan dengan perkara ini. Surah Fatir ayat 13 ayat 14. Ya boleh. Kemudian kita dah habis cerita tentang syirik. Kita boleh faham dah syirik Kemudian wa uququl walidain, al-uquq mushtaqqun min al-'aqi wa huwa al-qat'u. Al-uquq. Uquq ni derhaka. Derhaka ni itu terjemahan bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Arab kata al-uquq itu adalah plural bagi perkataan al-'iqu. Al-'iqu itu dia adalah singular ni. Maksudnya adalah memutuskan. Kita tak pernah memahami perkataan mendahrakai ibu bapa ni maksudnya memutuskan. Sebenarnya perbuatan derhaka ibu bapa itu adalah perbuatan yang memutuskan hubungan. Apabila kita derhaka dengan ibu bapa kita, anak ni dah contoh kita sebagai anak, kita menjawab mak ayah kita dengan macam-macam. Masa kita memutuskan, betul tak? Kita gerak. Jadi perbuatan yang memutuskan. Wal muradu minhu suduru ma yata'adda bihi al-walid min waladihi min qawlin aw fi'lin. Maksudnya kita mengeluarkan sesuatu yang menyakitkan ibu bapa kita, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun perbuatan. Contoh kalau perbuatan macam mana? Cakap tidak, dia kata tak nak cakap, takut mendahului ibu bapa kan. Aku ni kalau cakap sikit je mesti mak ada yang terasa. Jadi bila mak panggil kat dapur tu, balik cuti, mainlah tolong ni, kita buat senyap je. Senyap dengan laptop kita tu, jawab Facebook sengih. Ataupun macam-macam lah kan. Buat tak tahu dulu kan. Apa mak apa? Dah lama tu barulah apa mak apa panggil. Orang nak kena ada ni sikit ada alasan.
Sekejap lagi boleh, mak tolong sekejap je kan. Cepat-cepat tolong mak sekejap. Mak ni kita kena jaga betul-betul. Tolong mak sekejap, selesai beberapa minit atau buat sama kerja kita balik. Kan tinggal sekejap tak mati pun dah. Tinggal Facebook ke tinggal apa tu. Mak cerita sedap ni dengar ni dia tak habis ni adegan dia. Cerita musim-musim raya ni pula balik ni musim bukan cerita raya ni bukan keluar masa raya, dia keluar masa puasa dah keluar dah. Masa tengah puasa malam-malam dah keluar macam cerita. Kejap mak tengah sedap. Mak pula tengah cepat-cepat ni panas ni ke macam mana tak ada apa. Oh umpan lah cerita ni. Orang lelaki turun ke dapur tak? Tolong mak ke orang bagus. Ini turun lelaki bagus. Macam tu Boleh Jadi maknanya hati-hati daripada kita mengeluarkan apa-apa perkataan ataupun perbuatan yang boleh menyakitkan bapa kita. Lakin idza amarahu bisyirkin aw ma'siyatin fa'asa fa kana ta'dhihi ma bidzalika fa hadha illa la yu'addu 'uquqan li'annahu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Gini. Tapi satu ketika pula mak ayah kita ni suruh kita buat benda yang ada sifat syirik ataupun benda yang maksiat, maka kita pun mengingkari, kita pun mengingkari mak ayah kita, dia pun terasa hati sebagainya. Kita mengingkari pada ketika itu dia tidak dikira sebagai derhaka ibu bapa dan dia tidak berdosa. Kenapa tidak perlu kita taat pada makhluk dalam perkara maksiat? Contoh raya Raya ni nak raya, mak pun tempah baju, nak buat baju sepasang. Nak buat baju sepasang. Baju mana? Baju kebaya. Baju kebaya yang mana mendedahkan aurat. Tak baju yang ketat sangat kan. Baju tapi ketat sangat ke macam mana, ataupun ada yang dedah sana dedah sini. Kita pun pakai setuju pada awal biar je. Tapi kalau begitu kita rasa tak nak pakai. Dalam keadaan itu kita tidak kira derhaka dan kita tidak berdosa. Dia nak kahwin pakai baju kahwin. Tak apa, sekali je. Sekali seumur hidup. Raja sehari pakailah baju ketat sekali. Pakai baju ketat sekali. Macam mana? Tak boleh. Tak kira derhaka. Kita kena cuba buat sehabis mungkin Boleh. لقوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Surah Luqman ayat 15. Boleh baca ayat surah Luqman ayat 15. Okey. Contoh dia dalam ini buat contoh mana. Kalau ibu bapa ni suruh anak ni bunuh orang. Memang kita tak adalah sampai mak ayah suruh bunuh orang bunuh orang, minum arak, mencuri. Kau ambil tu, kau ambil tu. Tidak senyap lah. Pandai-pandai lah. Curi sikit ke macam mana, rosakkan harta orang ke macam mana, merosakkan harta, semua benda tu tak boleh. Ataupun banyak benda lah kita kata. Mak ayah kita kadang bukan ada kefahaman kadang tu kan. Kadang-kadang betul, zaman mak ayah kita dulu tahap kefahamannya tak macam itu. Dulu mana ada, masa zaman belajar dulu boleh nak dengar kuliah-kuliah online dalam YouTube, mana ada zaman mak ayah kita dulu. Okay. Baik, kemudian kita nak masuk persaksian palsu. Dalam kita masuk gambaran sedikit, kita akan berhenti dalam 5 minit ini insya-Allah. Kemudian kita tengok qauluhu wa kana muttaka fajalasa faqala ala wa qawlu zur wa syahadatu zur ala wa qawlu zur wa syahadatu zur fama zala yaquluha hatta qultu laysa. Fi ihda riwayat ala wa qawlu zur aw syahadatu zur bi aw allati lisyak wa fi ukhra fama zala yukarriruha hatta qultu laitahu. Sekarang baik. اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من شرط الزور وظهر اهتمامه في فعله وقوله. أما فعله فقد كان متكئا فجلس وأما قوله فلهذا التكرير الكثير حتى ظن معه أبو بكر رضي الله عنه أنه لا يسمع. Mana bagi tahu kat sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni mengulangi yang ujung tu, hadis ujung 2 kali tadi. Dia bukannya Abi Bakrah kata ni macam tak berhenti ni kaya ni. Dia tak kata apa-apa, cumanya anggapan perasaan Abu Bakrah seakan-akan Rasulullah nak berhenti. Maknanya nak menegahkan berkali-kali sebut.
kita dah faham tapi diulang lagi larangan perkara itu untuk macam kalau dah banyak kali ulang ni sangat tegar, nampak tak? Ni bukan main-main dah ni. Maknanya begitu. Ya, wadhabitu zur huwa wasfu syai' ala khilafi ma huwa alayhi. Kita nak tahu macam mana panggil qauluz zur, kata-kata yang dusta tu. Kata-kata dusta ni macam mana? Contoh kita ni menyifatkan sesuatu tu berlawanan dengan apa yang sebenar dia. Kita kata dusta macam mana? Maksudnya kata-kata yang batil lah, yang salah. Kita cakap lain tapi sebenarnya lain. Tanpa ada apa-apa kemaslahatan yang lain. Contoh kita nak memelihara rahsia tertentu, nak menjaga aib orang ke, kan? Nak menjaga aib, nak menjaga apa lagi, maruah orang, nak menjaga hak orang lain. Bukan tak sabit dengan maruah dengan apa aib pun, tapi nak jaga hak orang lain. Contoh kita nak mendamaikan orang dalam surah Hujurat. Apabila ada dua kumpulan yang mana yang bergaduh, kita nak kita pun guna ayat terbalik. Dia ni nak jumpa kau, dia nak jumpa dia, sebenarnya ni macam ni dia ni yang bagi ke macam mana. Kita cakap ayat terbalik, tapi kadang nak menyelesaikan masalah, tak apa. Tapi jangan pula kita ni memang nak menjaga maruah kita ni, tiba-tiba kita kata kau nak tahu tak, ada seorang ni kan, dia macam ni. Siapa orang tu? Aku tak ada beritahu. Itu tak payah, itu macam cari pasal. Dia dah tahu, dia terpaksa kalau sampai tahap kena macam tu, kena guna perkataan-perkataan yang nak macam apa ni, qauluz zur, orang begitu. Dia sendiri yang buka cerita kan. Dia ni, tu kena hati-hati jugalah. Kalau rasa benda tu adalah rahsia, tak boleh cerita ke orang, tak perlulah kita buka cerita sikit pun. Tak perlu sebut lah tu. Dia akan menimbulkan perasaan macam orang lagi nak tanya. Dia tanya, lalu kita pun menipu banyak kali. Banyak kali menipu, tak boleh Tengok pada gaya ni macam banyak pengalaman macam tu suka bercerita, aku tak ada beritahu, setakat tu je. Ambil tak payah cerita kan. Okey. Kenapa wahtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam biqauli zur wa syarat zur yahtamilu an yakuna li annaha ashalu wuqu'an 'ala nas. Kenapa diulang banyak kali? Ini benda sangat banyak berlaku. Paling mudah berlaku lah. Mulut kita ni sebab dia tak ada orang lain bagi, tak ada tulang, dia senang terkeluar begitu. Dan benda yang paling mudah berlaku di kalangan manusia. Wa tahawun biha akthar. Dan banyak orang yang akan terasa dalam perkara ni. Banyak orang akan terkena lah dalam perkara ni. Wa mafsadatuha aisaru wuqu'an. Dan kerana mulut kita ni lah, kerana persaksian kata-kata kita ni lah, menyebabkan banyak orang yang mudah terasa. Sangat mudah. Jadi maknanya hati-hatilah dalam bab soal perkataan dan sebagainya. Li'anna al-isyraka billah mimma yastaqbihu al-mu'min syar'an. Kenapa lagi tu benda yang syirik ini, benda yang dibenci oleh syarak. Hukum walidain sama juga. Kemudian perkara yang kita sebut tadi, baru kita sebut tadi, dia kategorinya sama. Maknanya segi tahap dosanya semua kategorinya sama. Okey. Boleh? Setakat ni itulah gambaran yang mana insya-Allah kalau kita dipanjangkan umur, kita akan masuk lagi Basyatul Zur ini. Dia ada lagi 2-3 live perbincangan. Dia banyak lagi situasi-situasi yang kita boleh faham insya-Allah. Jadi kalau panjang umur dan tidak ada masalah, kuliah yang akan terus berjalan lah. Semua ni adalah hadis terakhir. Bukan maksudnya kuliah hadis yang terakhir lah, hadis terakhir. Hadis ni pun dah cukup sebab dia dah berkaitan dengan kita boleh masukkan bulan Syaban, Ramadan lagi lah. Dan insya-Allah dijangkakan mungkin akan ada, kalau tak ada halangan, mungkin akan ada kuliah tentang persiapan dengan Ramadan. Kita boleh baca dalam internet tu banyak sangat. Tapi mungkinlah tak semua yang kuliah hanya dia semua buka 10 kuliah ustaz dalam internet, semua poin dia semua sama, tak ada kan. Dia ada beza-beza dia, huraiannya berbeza. Ikutlah pandangan ulama mana yang dia rujuk, kitab mana yang huraian mana yang dipakai, berbeza-beza. InsyaAllah semuanya ada manfaat. Jadi aktasi bihadzal qadar. Khudh ma safa wa ma qadar, wallahu al-hadi bil wa'il qasdi. Aku liqali hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ya. mau tanya sedikit. Kalau dosa besar itu harus taubat nasuha ya? Taubat nasuha. Tidak ada jalan lain. Caranya apa? Bagaimana? Taubat nasuha. Taubat nasuha ni kita macam biasa solat taubat sebut taubat. Kemudian kita kita kena berazam
untuk meninggalkan kesalahan tersebut, dan kita berazam tidak akan kembali melakukannya. Dia kena wujudkan perasaan menyesal, kena ada menyesali maknanya rasa hina dan sebagainya. Itu nasihat. Maksudnya dah kita cuba mencari jalan alternatif lain untuk kita mengelakkan daripada buat perkara yang sama. Susah. Kalau salat taubat itu 2 rakaat. 2 rakaat. Seperti biasa, seperti salat sunat biasa. Apa-apa ayat pun tak, ayat Quran yang mana-mana nak baca yang mana pun tak apa. Semua boleh. Cuma niatnya begitulah. Niatnya dalam hati itu kita tahu solat ni kerana nak bertaubat. Jadi macam mana kalau ni satu perkara yang bagus juga. Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pun sebut kita mungkin sunnatul. Maksudnya kadang-kadang kita kena bertaubat daripada apa kita pernah taubat. Maknanya adakah taubat nasuha ni dibuat sekali sahaja? Kita boleh buat berkali-kali. Contoh manusia ni dah nama manusia tidak maksum, akan buat banyak kesalahan. Jadi maknanya kali ni kita buat taubat nasuha. Lepas bulan buat lagi 2 rakaat je, kejap je kan buat 2 rakaat. Buat lagi 2 rakaat solat taubat sebagainya. Buat berkali-kali tak ada masalah. Maksudnya satu, kita berkali-kali itu, satu kita minta ampun bagi kesalahan kita, kedua kita minta ampun bagi solat taubat dulu yang tak jadi. Solat taubat dulu yang ulang balik. Maknanya betul istighfar berkali-kali. Itu sifatnya begitulah. InsyaAllah. Okey. Kita akhirnya tasbih kafar soalan.